Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil nabiyil karim sayyidina wa habibina Muhammadan al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sampai di muka surat 17. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muka surat 17. Kita sampai dan ke tengah. Kita masih lagi berada di bawah bab kebinasaan berkahwin. Orang yang kahwin terdedah kepada beberapa bahaya. Di antaranya, kata dia, dan setengah daripada kebinasaan berkahwin itu terlebih membaikkan perangai dan muwafaqah akan ahlinya itu di dalam kesukaan hawa nafsunya. Ini bahaya yang akan menimpa orang yang sudah kahwin. Orang yang sudah kahwin kadang-kadang dia terlampau memikirkan nak bagi keluarga dia seronok. Isteri dia mesti seronok, anak-anak dia mesti seronok. Kadang-kadang oleh kerana terlampau sangat seronok, di hari akhirat itu kita jadi orang yang terlalu tidak seronok. Bahaya seronok ni. Biasanya seronok ni dia berakhir dengan malapetaka. Biasanya. Berapa hari bulan baru ni, bulan 12. Budak-budak muda Melayu Islam kita dengan pasangan masing-masing, pasangan belum kahwin, tiba seronok di Pulau Langkawi, hidup mandi-manda dekat dengan Pulau Rebak di Langkawi. Kawasan tu kawasan beting, laut dia jadi dalam, di tengah sana dia timbul kali. Mereka mandi masa air tangkap. Dia boleh lalu di kawasan yang dalam tu pun dia lalu tak dalam. Dia pergi sampai ke tengah sana, naik angkat balik. Dia seronok mandi di tengah laut, air makin patah tak lah. Bila nak balik, dia nak kena lintas kawasan beting. Dia pipi makin dalam. Nak pergi ke darat, tapi pipi makin dalam, makin dalam. Undur. Ikut ni makin dalam. Undur. Dia nak terus tunggu di tengah air makin panjang. Seperti yang seronok tadi tu. Bila jadi macam tu, nak buat macam mana? Randuk juga ayat tu. Randuk juga lemah. Bila lemah, boyfriend kononnya nak main jadi hero tolong, dengan boyfriend dia gulung sekali dalam ayat lain tu. Biasanya seronok yang tidak diredai Allah, dia berakhir dengan malapetaka yang menyedihkan semua ahli keluarga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Orang yang kahwin pun serupa juga. Terlampau sangat nak pastikan isteri seronok, anak-anak seronok. Kadang-kadang dia terlanggar benda-benda yang Allah tak bagi bah, kerana nak seronok. Kata dia sehingga membinasakan akan perangai ahlinya dan dirinya. Tetapi hendaklah ada sekalian itu dengan pertengahan. Ini yang Islam ajar. Islam ajak kita wa khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkara itu, tak kira perkara apa juga, sebaik-baik perkara itu awsatuha, yang pertengahan, yang sederhana. Bukan tak boleh seronok, boleh seronok. Nabi pun seronok dengan isteri dia, sehingga kan Nabi pernah ajak isteri dia Sayyidatina Aisyah lumba lari dengannya. Seronoklah tu.
Tapi seronok Nabi tidak sampai membinasakan diri. Nabi seronok ada limit dia, ada had dia, ada batas sempadan dia. Islam memang meletakkan perkara ini sebagai panduan semua umat dia. Wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu kita ambil yang intermediate, yang pertengahan. Maka jikalau ada ahlinya itu mengerjakan akan sesuatu yang mungkar, yang menyalahi akan syariah, sama ada yang haram, ataupun makruh, ataupun kurang adab, maka hendaklah ditegahnya akan dia dan memarahi akan dia. Itu dia yang kata sempadan dia. Kita boleh bagi anak kita berseronok, kita boleh bagi isteri kita seronok, tetapi ada sempadan dia. Kalau seronok dia sampai ke peringkat dia nak langgar buat benda haram, waktu itu kena tegur dia. Kalau seronok dia sampai peringkat dia nak langgar buat benda-benda yang Tuhan tak suka, waktu itu kena tegur dia. Okay? Itu rokok tak ada. Apa nak jadi kita? Tak habis-habis. Melalut-lalut. Lepas orang-orang. Makin bercakap, semakin nampak kedangkalan mereka ini. Setelah majlis fatwa Kedah dia tak ada mufti. Negeri lain semua ada mufti. Perlis, Kedah, Perak, Selangor, semua ada mufti. Kedah dia tak ada mufti. Dia ada jawatan kuasa fatwa. Itu lebih selamat. Sebab satu fatwa tidak dikeluarkan oleh satu orang. Sebaliknya mereka duduk wa amruhum syura bainahum. Sebarang urusan diputuskan secara syura. Bincang sama-sama dia, keluarkan fatwa. Majlis fatwa Kedah sudah mengeluarkan fatwa rokok haram bersandarkan kepada nas yang ada dan juga hujah-hujah yang diberikan oleh ahli zikri, orang yang reti tentang bidang itu. Disokong oleh mufti sahib samahah, mufti Selangor. Ada pula hamba Allah Isa Opok dia lawan. Duk lawan tu hati rabah dalam paket dia tengok. Kalau tak kotak 20 pun kotak 7 mesti ada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, akhirnya keputusan yang dibuat oleh orang-orang yang faham agama ini menjadi bahan ketawa semua orang. Di Tanjung Baru ni satu surau dekat Golden Sands Hotel. Tengah duk bang satu pelancong dari Jerman naik atas surau, rabut ambil mikrofon tu, marah maki hamun kawan yang bang dia kata buat ingat kata orang. Pelancong laknat, pelancong mai makan angin di negeri ini, masuk pun dapat visa untuk beberapa hari saja, berani naik atas surau, rabut ambil mikrofon. Memanglah betul lah orang yang ada atas surau macam tu. Awak yang tak demam orang putih ni. Soal undang-undang itu soal yang kedua. Kalau tidak report polis pun dia kena denda lah 150, 200 dan sebagainya. Mau demam atau ada dia betul. Bagi dia reti, kata orang Islam tak suka orang hilang agama dia. Jadi dia tak buat apa. Cuma turun ke report polis, akhirnya dia ni kena denda kepada dia dah. Selang beberapa hari lepas tu, bahan peristiwa ini menjadi bahan cerita. Sila-sila yang ada di sekitar itu. Mereka main di depan orang-orang Islam yang ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sakit hati. Kita dengar rasa sakit hati. Kerana orang Islam hari ini tak sampai lagi tu. Tangga nak bangkit pertahan agama tu tak sampai lagi. Dia gamak tengok orang buat lagi tu. Dia gamak. Dia tak. Itu sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak mau
ada orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini kepada agama kita, dan kita hanya melihat perkara-perkara macam ini jadi dan kita tak ada apa-apa saja. Kata dia, maka sayogianya jangan sekali-kali menolongi akan ahlinya pada perbuatan yang menyalahi akan syariah agama yang suci. Kita sebagai bapa dalam rumah, sebagai suami dalam rumah, sekali-kali jangan mengizinkan anak-anak kita, isteri kita melakukan perbuatan yang Tuhan cegah dalam rumah kita. Jangan izinkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Sadaqallahul 'azim. Maksudnya, dan bertolong-tolonglah kamu atas berbuat kebajikan dan atas takut akan Allah. Dan jangan kamu bertolong-tolong atas berbuat dosa dan berseteru-seteru. Itu ayat Quran. Quran ini dia bagi garis panduan umum dekat kita. Dia kata dalam soal kebaikan, kena tulis. Dalam soal yang nak bawa kepada kejahatan, jangan tulis. Anda searah nak buat baik ni, jangan ditengah, jangan dipicak lah. Kena irsa buat orang perdana dahulu. Kita buat pengumuman, boleh bagi bermak. Jadi itu ramai dekat telefon ada rumah kan. Dia kata, Ustaz, kami bawa keluar dah duit, dia pegang. Tapi budak-budak tak mau kutip. Kami dia pegang dah duit, budak-budak tak mau kutip. Kalau tak lagi. Masa orang nak hantar telefon. Kita tak mau kutip tu lah kahwin. Bagi juga lah. Pasal apa? Soal kebaikan ni kena usaha tu. Ni bawa keluar dah ni. Nak bagi lah. Nah, kita tak mau. Tak ada lagi. Tak boleh lah. Kita pun abad balik tak ada, tak apalah. Nak buat macam mana. Niat nak bagi tu dah tak apalah. Tapi kalau lepas ni, boleh buat money order post lah. Yang tu pahala lagi kena. Kata tak ada. Alhamdulillah. Sampai tadi duk main lagi. Money order. Sampai tadi duk main lagi. Alhamdulillah. Berkat 30,000 orang. Jadi ya. Alhamdulillah. Tentu kita tolak. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam ayat ni, dia kata dalam soal kebaikan, kita kena gelut, kena usaha dan kita kena tolong kalau kita nampak ada orang nak buat baik. Tapi dalam soal nak jadi keburukan, nak jadi jahat, jangan tolong. Orang nak buat pantai. Kita tolong bagi pula tanah kita, abang nak buat pantai. Bagus dia kata. Bulan lepas kuliah baru ada sahabat, kita kata ada pantai belakang. Tanah kata apa? Tanah kerajaan tak apa, kerajaan tanggung ni. Tapi kalau tanah orang kita, jawablah di depan Tuhan. Pasal apa? Kita menolong ke arah berlakunya mungkar dan kerosakan di muka bumi. Kesini dan bertindak pada Allah. Maka sangatlah besar kesalahan dan kejahatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pekerjaan laki-laki yang mengikut kata isterinya di dalam yang menyalahi akan syariat. Dia kata Tuhan marah sungguh kepada suami yang suami ini isteri dia buat dosa, dia reda. Kalau dia tak reda pun dia tak tegas. Suami duduk turun dah main masjid, duduk mengaji dah, duduk dengar dah, duduk faham dah. Balik ke rumah, duduk tengok bini dia tak pakai kelumbung, tak pakai tudung, dia duduk sabut dah. Tapi nak tegur tak boleh. Dia cuba nak tegur, sanggup. Dia cuba nak tegur, sanggup. Maka diingatkan di sini, dia kata sangat besar kesalahan laki-laki yang lain. Seperti kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, wallahi ma asbaha rajulun yuti'u imra'atahu fima tahwa illa sabahullahu finnar. Artinya, demi Allah,
tiada pagi-pagi seorang laki-laki yang mengikut ia akan istrinya di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya yang menyalahi, melainkan menarikkan akan dia oleh Allah ke dalam hatinya. Ya. Hasan Al-Basri kita dah cerita dah tentang kisah dia titik ini. Hasan Al-Basri sumpah, kata dia, wallahi, demi Allah, dia kata, ma'asbaha rajulun, tidaklah berpagi-pagi seorang lelaki itu yuti'u imra'atah, dia taat kepada bini dia. Seorang laki-laki yang taat kepada bini dia, turut apa bini dia nak buat, sina tahwa, bini dia nak buat benda yang mengikut hawa nafsu, dia taat, dia turut, dia tak bangkang, dia tak pernah larang bini dia. Illa sabbahallah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan sembahkan dia. Sabbah ni maksudnya sembah. Illa sabbahillahu fillah, melainkan Allah akan sembahkan luka dia di dalam hati mereka. Tidak. Ya, balik tengok dulu kita ada rumah. Kesian, kadang-kadang kesian ya. Kesian. Yang kita ni ustaz, tidak mengajak anak ini, begitu begini. Rumah kita bini kita pakai t-shirt tangan pendek aja. Allah. Leceh lah, cukup leceh. Orang dia tengok dia tadi masjid, orang respect ni tak pernah ada lah. Orang tak tahu rahsia sebenarnya. Satu hari orang pikir dah, jauh-jauh. Tengok dia tangan pendek. Bila siap dia tak pula ke sebelah lain. Tapi kita tambah lah, kita tambah. Dia terang, dia tambah tahu. Dah lah jadi, janganlah macam tu. Janganlah macam tu. Itu saya. Kita dia bercakap pasal Islam. Kalau tidak ustaz sekalipun, kita dia bercakap pasal Islam. Tidak sembang dengan kawan-kawan ni, tunduk meja kedung macam kita misal sangat tentang Islam. Jadi orang lintah depan rumah kita, bila kita dia berkembang aja, tidak tahu. Jatuh habis. Nabi SAW didik sahabat dia dulu. Nabi bercakap, di samping Nabi bercakap, Nabi itu jadi kedua, jadi uswah hasanah. Jadi dalam Quran Allah mengiktiraf soal uswah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi Muhammad itu uswah hasanah, contoh yang amat baik. Nabi itu jadi contoh dalam semua bidang. Dalam bidang akhlak, dalam bidang pentadbiran, dalam bidang politik, dalam bidang takdir masyarakat. Semua sekali Nabi menjadi uswah, jadi contoh. Nabi tidak pernah cakap lain, buat lain. Nabi cakap, Nabi buat. Nabi SAW berjaya dalam dakwah dia selain daripada kerana Allah bantu dia, kerana dia menjadi contoh kepada diri orang lain. Masyarakat kita hari ini masyarakat yang nak tengok contoh. Ni ada hari ini kebanyakan kita ni nak tengok contoh. Banyak dah orang ni duk habaq kat kita tentang manusia Islam. Banyak dah. Kat mana pun bercakap cerita Islam ni mana, Islam ni baik, Islam ni. Semua sekali mereka cerita tentang kemanisan Islam, kebaikan Islam, kesempurnaan Islam. Tapi tak ada contoh di depan kita. Sebab orang Islam hari ini kena buat contoh. Kena jadi contoh. Kita hari ini kekurangan tenaga dalam nak menampilkan contoh-contoh. Kurang tenaga. Lalu ada majalah baru keluar dalam pasaran. Saya sebut tadi Masjid Sungai Rambai dulu. Majalah Dunia Baru, majalah Okey, Katun, majalah Taksir untuk anak-anak yang baru masuk darjah 1, majalah Ayu untuk orang-orang perempuan. Yang majalah-majalah ini saya duk baca, tiap-tiap keluaran kita baca, kita tengok dia menampilkan isi-isi yang cukup banyak. Dan isi-isi itu ditampilkan, ditonjolkan dalam masyarakat
dalam keadaan yang cukup berkualiti. Kita nak macam ni. Kita dok condemn majalah URTV, kita dok condemn majalah macam-macam ada dalam masyarakat hari ini, kita tak ada majalah untuk orang baca. Masyarakat nak baca, dia tak ada bahan nak baca. Dia baca URTV, orang marah dia. Dia nak baca dah. Kalau nak marah dia kata baca Quran lah. Dia jelas. Dia kata hal yang saya baca Quran tu, baca Quran saya ni lah. Bila ni, bila kita kata tak baca URTV, ini majalah yang kamu nak baca. Kita nak baca macam tu juga. Contoh tu juga. Dia nak lancar majalah-majalah tu dah ini habis 100,000 je. Untuk iklan dalam sahabat dia dah habis 100,000 je. Kalau kita orang Islam yang sama-sama Islam tidak bantu dia, beli majalah dia, akan nak bantu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam mana nak bantu dia? Tokoh tidak ada masalah ni. Kita nak bercakap soal nak bantu orang Islam. Nak bantu apa? Tolong Cina duk balas ni. Berapa kali habat dah, duk makan gitu. Buka kedai makan lagi ni. Tolong Cina dia makan. Dia tak masak jamu orang Islam lain makan. Buat seluruh tahun di rumah dia. Beli tolong Cina lagi. Tolong Cina gambar naga dia sabun dia ekor. Dia tak rasa mengkelam, dia tak rasa tak lalu, dia tak rasa, dia galak mata. Kita bukan soal nak bagi ilmu sahaja, tapi kita nak cetuskan kesedaran untuk bantu sama-sama orang Islam. Ya tahawani alal birri wa taqwa. Tolong dalam soal kebaikan dan takwa. Nah, kita tak mahu dah orang ada ikut kuliah mengaji di masjid dan sebagainya, duduk makan benda-benda tidak. Benda tu nak masuk dalam perut kita, nak jadi darah daging kita. Kita tak mahu kita terlibat dengan benda-benda yang tidak sebenarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hasan Al-Basri mengingatkan kita tentang perkara itu. Kata dia seperti sabda Nabi SAW, la yuflihu qaumun. Itu salah, itu tolong perbetul. La yuflihu qaumun tamlikuhum, bukan tamlihukum. Tamim lam kah. Lepas itu baru hamil. Dia silap tulis. La yuflihu qaumun tamlikuhum imra'atun. Artinya tiada dapat kemenangan oleh kaum yang memiliki mereka itu oleh perempuan. Jadi hadis Nabi. Nabi kata mana-mana kaum yang lantik orang perempuan jadi ketua, kontrol mereka, mereka ini tidak akan mencapai kejayaan. Mana-mana kaum, tak kira lah Britain ke, Pakistan ke, Hindustan ke, apa tak kira. Kalau Ramli dia masuk habis Bostan semua tadi. Tak kira negeri mana pun Nabi kata la yuflihu qaumun, tidak akan berjaya mana-mana kaum yang dia melantik orang perempuan untuk jadi ketua dia. Bahkan akan binasa dia. Britain dulu Margaret Thatcher jadi ketua dia. Pakistan Nazia ul Haq nak buat undang-undang Islam. Kebok mati bang. Ganti orang lain pula. Lalai orang perempuan jadi ketua. Sedangkan Nabi SAW sudah ingatkan benda ni. Masalah kita hari ini, sama ada secara terang ataupun secara sembunyi, kita ni suka nak geng dengan Kasim atau hadis ni. Ada orang yang suka terang-terang abang. Dia setuju dengan apa yang dibawa. Dia setuju, memang betul. Hadis ni kita kena kaji balik. Saya baca dalam satu buku ke majalah mana baru ni. Dia kata kalau hadis yang dikaji 300 tahun selepas wafat Nabi oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim diragui kajian mereka itu, apatah lagi kajian yang dibuat 1400 tahun selepas Nabi, lebih lagi diragui. Lagi,
Hari ini dalam masyarakat kita dibawa satu idea. Dia kata hadis ni 300 tahun lepas Nabi wafat baru dibukukan, baru dihimpun dan dibukukan oleh imam-imam hadis. Dia kata 300 tahun mungkin menyebabkan hadis-hadis itu disalin kata. Saya kata. Jadi hari ini kita kena kaji balik. Saya kata. Kita tanya dia balik. Kalau hak 300 tahun tu hampa takut kok jadi telaru. Ni hak 1400 tahun ni tak takut telaru lah. Lagi telaru lah maknanya. Hak 300 tahun tu masih lagi ada peringkat sikit dan tiut kepada Nabi SAW. Masih lagi ada hidup pada zaman tu sikit Nabi, tiut Nabi, ada lagi. Lah ni tak ada lah sebut apa lah. Tak boleh sebut lah, tak ada lah. Anak cucu, cicit, tiut, lepas tu dia kawan lah, tak sebut apa ni. Sampai kita lah ni tak tahu apa. Tak tahu apa dah kalau duk mengaku kata keturunan Nabi lah ni pun ni tak boleh kira dah ni. Tak boleh kira. Jadi maknanya hadis yang dihimpun dan dibukukan dengan disiplin yang ketat itu pakai sudah lah. Jangan dikata apa ya. Pakai sudah. Kalau kita rasa pandai sangat, pegang ilmu mustalah hadis itu belajar betul-betul. Ambil faham betul-betul macam mana satu hadis nak diterima sebagai hadis yang sahih. Apa proses yang mesti dilalui? Dibaca sejarah tu dulu, lepas tu sembang lagi. Aduk haru lah ni tak tahu apa dia nak cakap pasal tu. Tiba ulasan terbuka pula di depan tu, ribuan orang tu ada di depan tu. Dia kata Imam Muslim adalah anak murid kepada Imam Bukhari. Dia kata. Kalau Imam Muslim yang anak murid Imam Bukhari ni pun tidak terima semua hadis yang Bukhari riwayat. Tu anak murid. Dia kata Imam Muslim tu anak murid kepada Imam Bukhari. Dia lebih kenal Imam Bukhari. Dia tahu Imam Bukhari ni warak macam mana, ilmu macam mana. Semua dia tahu. Pun dia tak boleh terima semua hadis yang Bukhari kata sahih. Takkanlah kita hari ni nak terima semua. Dia kata. La ilaha illallah. Tak reti tu saya cakap lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda tu tak habis lagi. Bukan kata apa Ustaz ni duk ulang isu lama. Dah tak lama Sampai lah orang duk cakap lagi benda tu. Tak habis lagi. Dan kita kena terus bercakap tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benda tu tak habis lagi. Bukan kata apa Ustaz ni duk ulang isu lama. Dah tak lama Sampai lah orang duk cakap lagi benda tu. Tak habis lagi. Dan kita kena terus bercakap. Selagi mana kekeliruan ini terus berlaku dalam masyarakat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak mau dah jumpa orang yang main di depan kita. Baru ni ada seorang hari forum di sekolah Irsyad tu. Pagi dia main jumpa saya. Main ayam sebetulnya. Katanya apa dia ni ayam apa. Dia minta tolong Ustaz. Tolong bagi dekat Dr. Harun. Minta Dr. Harun tolong ganti ayam ni. Dia nak buat apa? Dia kata untuk adik saya, adik ipar saya. Adik saya ni lelaki, adik ipar saya ni perempuan. Dia ni anti hadis. Bukan anti hadis pakai kalau ikut ni dah. Ada training. Hidup ikuti satu training tentang bagaimana nak tolak hadis ni. Dia mampu bercakap. Alang-alang orang tak cukup kuat, dia boleh dah bagi rebah. Dia berhujah dengan Quran. Pokok pangkalnya, lalu dia semayang satu rakaat saja. Dia cuma ambil ayat semayang, tapi dalam Quran ada ayat suruh ambil ayat semayang. Fang tilu wujuhakum turbatul muka, bagi tangan semua ada. Dia ambil ayat semayang. Dia menghadap kiblat, pasal dalam Quran ada ayat fawallu wajhaka satral masjidil haram, menghadap kiblat. Dia ambil ayat semayang, dia menghadap kiblat, lepas tu dia rakaat sekali, dia sujud sekali. Khalas.
Selesai semayangnya. Ada apa dalam Quran? Tuhan cuma kata Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar rahama'u bainahum tarahum rukka'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu tengok orang yang ikut Muhammad itu rokok dan sujud. Tuhan sebut dua saja, rokok, sujud. Jadi semayang ni sekali rokok, sekali sujud. Jadi isteri dia sampai tahun satu dah. Apa jadi pun dia tak mau tinggal dah. Kerana dia kata dia itu semua orang satu. Tolong diganti ayatnya. Kita tahu tak bagi ayat ni moral betul kecil aja. Lagi baik kita diganti ayat kolah tu. Awak mau dia ni kita belum masuk dalam kolah tu terus kita. Ayah minum tak tahu apa kita belum terus. Kita tahu kan. Tak minum tak ada apa kan. Kita minum kan. Tahu lagi. Jadi kita duduk bercakap soal orang salah hadis ni kita tak boleh berhenti lagi. Kerana mereka tak boleh. Gerakan menolak hadis ni berjalan. Bukan di Malaysia. Tetapi dia dioperasikan di peringkat antara bangsa. Bukan Malaysia sahaja menghadapi malapetaka ini. Bahkan seluruh dunia. Sama ada banyak ataupun sedikit ada. Benda ini ada dan diterima oleh segelintir orang. Di mana-mana tempat. Kita kena terus bercakap benda-benda macam ini. Kata dia dan lagi sabda Nabi SAW kata Imam Al-Ghazali hanya sesungguhnya. Sabda Nabi ta'uka abadu az-zawjah. Artinya binasa dan jahat lelaki yang jadi hamba bagi isteri. Ta'uka abadu. Ta'uka abadu az-zawjah. Alif itu dia ditembak dengan dal. Sebenarnya dia kena duduk dekat dengan lam. Ta'uka abadu az-zawjah. Maksudnya ta'uka ni maksudnya penat. Penatlah seorang laki-laki yang menjadi hamba bini. Penat, memang penatlah. Kena tim kontrol ni penat. Dia penat, kita tengok bertambah-tambah penat. Tertinggal-tinggal lari sana sini. Bini dekat tangan, dekat tinggal sebelah lagi dia tunjuk. Tak tunjuk utara, tak tunjuk selatan, lari tertunjuk dia. Letih lah macam tu. Kita tengok pun letih. Batang tubuh yang menanggung lagi letih. Betul-betul dah kata Cik Melayu elok buah kepian ni nak tolak main bini dia kata, dia mana? Jadi ingat nak pergi lagi. Lagi apa ni budak kata nak tengok. Sampai sedikit buang ke tayar. Ambil baju, sangkut baju. Malam ni aku tak kira lah. Dapat pahala ni sudah. Bukan kita kata letih, Nabi kata letih. Nabi kata letih lah seorang manusia yang menjadi hamba bini. Sabda Nabi SAW yang demikian itu kerana bahawa sesungguhnya apabila mengikut oleh seorang laki-laki atau isterinya dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya, maka ia itu jadi hamba bagi isterinya. Jangan kita jadi hamba pada diri kita. Kita jadi pembantu dia dalam urusan rumah tangga. Bantu dia, tapi bukan hamba dia. Kita jadi pembantu dia, tetapi bukan hamba dia. Dan ketua orang telefon di rumah bawah ni. Cakap dengan orang perempuan dia marah tu. Orang perempuan lah telefon. Marah tu. Dia kata ni, saya baru dapat apa nama siasat wanita harus akan curi dia. Awak tahu kan? Saya, awak tahu kan? Perempuan saya kata, awak tahu tak mana? Dah ada dengar orang siasat dah tak ada yang baik orang perempuan orang ni jahat belakang ni. Takkan Islam letak orang perempuan kata tangga tu ke? Marah. Kata tang mana tu, bahagian mana yang kata jadi teruk sangat tu, bahagian mana? Dah lah sampai gulai ketam pun. Oh marah, tang kereta gulai ketam lah kita abang itu. Dia marah. Kuah dia pula. Betul lah gulai ketam tu tak ada dalam kita. Itu contoh kita buat. Tapi contoh tu kita buat tak lari dengan isi kita yang kita baca. Muslimin dan muslimat Allah Ta'ala sudah. Sekarang ni balik pun. Maka sesungguhnya binasalah ia kerana bahawa sesungguhnya Allah menjadikan isteri itu seperti milik di dalam perintahnya. Maka apabila miliknya oleh seorang laki-laki akan dirinya, maka bagi kamu mengikut istrinya, maka sesungguhnya jadi terbalik pekerjaan itu. Jadi penghulu akan hamba dan jadi hamba akan penghulu.
Dia kata jangan duk bagi jadi terbalik lagi tu. Tuhan bagi jadi isteri ini milik kepada suami. Isteri itu milik suami. Perempuan ni sebelum dia berumah tangga, dia milik bapa dia. Bapa dia jadi wali mujbar. Dia tak boleh kahwin melainkan dengan izin bapa dia. Itu dia, orang perempuan ni milik bapa dia sebelum dia kahwin. Bila dia kahwin saja, bila berlaku sahaja akad nikah, pemilikan itu terus transfer daripada bapa dia kepada suami dia. Dia menjadi milik suami dia. Makna kata milik ialah dia menjadi hamba dan suami dia jadi penghulu dia. Maka amat salah kalau sekiranya kebalik. Hamba sudah jadi penghulu, penghulu sudah jadi hamba. Tak boleh. Tak boleh jadi macam tu. Bos sudah jadi kuli, kuli sudah jadi bos. Tak boleh, tak boleh jadi. Satu hari kita pergi pejabat daerah, pergi masuk bilik DO, tengok tukang kebun sudah duduk atas bangku DO. Kita pun terkejut, habis semua orang hati pakat terkejut. Tak apa lagi. Kok-koklah dia masuk, DO semua masuk, PMD apalah pejabat. Keluar pergi, DO sudah ada cok tanah. Duk gembok tanah nak tanam pokok bunga. Ini sudah jadi kacau. Betul tak? Ataupun aku mimpikan beratak dah bila kita duduk tengok ni. Tak boleh jadi dia. Sama lah dengan isteri dan suami. Tak boleh jadi macam tu. Kita pergi rumah dia, pergi tengok, bagus. Bila dia punya dia sila panggung depan TV, dia tengok video, cerita apa dah. Di dapur tu bunyi duk tolong, cia-cia, pergi ke dapur, laki dia sudah pakai apron semua, dia masak di dapur. Jangan jadi macam tu. Ini semua selalu kena cerita. Jangan. Tolong tak bah. Tapi masa suami tolong masak, bini jangan tengok TV. Hang main tolong potong bawang. Tak apa. Tapi kalau suami masak, bini sudah tengok TV, ini tak boleh jadi dia. Dia kata semua tu jadi kelawar dia. Maka yang demikian itu jadi binasa. Dia kata, otak kalau kita belah jadi macam tu. Dari kerana inilah kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, khalifun nisa'a fa inna fi khilafihinna al-barakah. Artinya, bersalahan oleh kamu akan perempuan di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya, yang menyalahi akan syariat. Kerana bahawa sesungguhnya di dalam menyalahi akan mereka itu terdapat barakah. Jadi Umar kata. Sayyidina Umar kata kepada suami ini, jaga baik-baik. Kalau bini kamu nak buat satu benda yang syarak tak bagi buat, kamu mesti menyalahi dia. Maknanya, bantang dia. Jangan ikut dia. Dia kata, abang, apa nak buat contoh? Jenis hak Tuhan tak bagi ni, dia aja. Dia kata, abang, jom tengok wayang. Contoh lah kita buat. Jom tengok wayang. Kita pun, aku dah mula pergi mengaji dah tengok wayang belah. Cukup lah, dulu-dulu kita tengok banyak gambar lah. Kita tengok television di rumah sudah lah. Dah jom lah, lepas gambar bagus. Jangan dia ajak sangat-sangat. Tak lagi aku pergi cuma ya. Jahanam. Tak boleh begitu. Awal-awal lagi bila dia kata, abang, jom tengok wayang, khalifun nisa. Bila Umar kata, canggah dia. Aku tak hobi dan aku tak bagi hobi. Itu habis. Allah apa? Aku kata tak boleh. Aku kata lagi sekali, nanti kelas. Okey, titik terus. Pasal apa? Kalau kita buat macam tu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata dia, fa'inna fi khilafihinna al-barakah. Terdapat barakah di sebalik khilaf itu. Bila kita tak mau ikut dia, ada barakah di sebalik itu. Dan sayugia, segala orang yang takut akan Allah, bahawa sesungguhnya hendaklah memelihara ia akan dirinya dan menjauhkan dia daripada mengikut kesukaan hawa nafsu isterinya yang menyalahi akan syariah. Kerana tiada seorang yang mengikut seperti yang tersebut itu, melainkan diturunkan Allah Subhanahu wa taala balak ke atasnya. Seperti yang tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'alat ummati 15 khaslah, halla bihal bala." Maknanya apabila berbuat oleh umat aku akan yang 15 perkara itu, maka nescaya turunlah atas segala mereka itu bala.
yang kita selalu baca dah. Ada 15 perkara yang Nabi ingatkan. 15 perkara tu jangan duk buat. Kerana kalau kita buat, bala Allah turun. Apa dia 15 perkara tu? Yang pertamanya, kata Nabi SAW, "Iza kana al-maghnamu dualan." Nas hadis tak ada dalam kitab juga. Tapi maksudnya, "Iza kana al-maghnamu dualan." Apabila harta beredar di sekitar orang yang tertentu sahaja. Itu maksudnya. Maksud maghnam itu asalnya ghanimah, harta rampasan perang. Tapi diartikan hadis ini, "Iza kana al-maghnamu dualan." Apabila harta diberi kepada orang-orang yang tertentu saja. Mai tanda apa pun dapat tak orang dua ya. Makna kata harta kita tidak oleh. Keluarlah tanda angkut takiah sungai dah, dia dapat. Keluar mai permit lori, dia dapat. Keluar apa pun, naga tu tekok aja duk linak saja. Orang lain ni bukan tak minta. Minta ni tak tahu berapa kali punya minta, tak pernah dapat. Kalau tak dapat, tapi dia dapat tak oleh tak apa dia, dia dapat tak orang tu lah. Itu tanda bala Allah nak turun. Itu tanda bala Allah nak turun. Yang kedua, wal amanatu maghnaman. Kata dia yang kedua, apabila amanah jadi rampasan, jadi rebutan. Kakak berebut nak jadi ketua, nak jadi imam, nak jadi pengerus di masjid, nak jadi setiausaha masjid, berebut ni, lobi lebih kepada berebut jawatan politik. Tunggulah bala Allah akan turun. Yang ketiga, waz-zakatu maghraman. Apabila zakat jadi piutang. Nak buat keluar zakat, jadi beras. Macam nak bayar utang. Nak bayar zakat tu, walhal dia sudah cukup nisab, sudah cukup haul, sudah wajib bayar zakat, tapi dia tangguh. Bukan tahu bayar, nak bayar tapi duk belajar. Lepas dah tempoh dia. Masuk tahun yang kedua, masuk tahun yang ketiga, tak bayar sampai kesudah. Yang keempat, wa ata ar-rajulu zawjatahu. Apabila adalah mengikut laki-laki akan isterinya. Ini yang dia nak abad. Apabila suami sudah kena queen control, tunggu bala Allah akan turun. Ada tak ada tanya main lagi ni yang kena ni. Saya kadang tanya dia nak tanya nak orang kat tangan. Malaysia ni cerita Malaysia ni. Malaysia dia sampai ke peringkat Tuhan kata halal bala Allah ni. Ni berat punya cerita ni. Suami kena sadung hidung. Macam orang sadung hidung lembu duk harap dia. Jangan ni Malaysia punya cerita ni. Allah marah ni. Bukan kata Allah marah kepada suami yang berkenaan, bahkan dijanji pula balak turun kepada umat yang ada di kalangan umat itu, orang yang macam ni. Yang keenam, wa aqqa ummah. Apabila yang kelima, wa aqqa ummah, apabila ibu diderhakai. Ibu sudah tidak dihormati lagi. Orang buat derhaka lebih kurang dan sebagainya. Yang keenamnya, wa barra sadiqah. Apabila berbuat kancin, ia akan taulannya. Kancin ya benar? Barra ni maksud dia rapat sangat. Kancin kot lah dia ada kata ni. Kancin. Dia kata kancin. Bila kita terlampau kancin dengan kawan, sehingga kan wa barra sadiqah. Kawan kata betul semua. Hak ustaz kata tak betul, hak ulama kata tak betul, hak Nabi kata tak betul, kawan dia kata lagi betul. Maknanya dia barra sadiqah, dia terlampau betulkan kawan dia. Tunggu bala Allah akan turun. Yang ketujuhnya, wajaha abah, benci ia akan bapaknya. Bila anak-anak dah mula meluat dekat bapak, dia meluat bapak dia.
Pak dia terlampau sangat duk acok hidup dia, duk arah dia buat yang tu yang ni, dia melah. Dia kata pun melah tengok orang tua ni kat dia, aku sepak tu mah. Ada budak-budak hari ni kata perkataan macam tu kat pak dia. Dia kata tu, aku sepak tu mah. Dia kata kat pak, aku sepak. Bila sampai anak-anak gamak keluar kata macam tu dekat pak, tunggu bala Allah kata. Yang ke-8-nya, wartafa'atil aswatu fil masajid, terangkat dirinya atas segala dia terjemahkan di tolong kau betul. Wartafa'atil aswatu fil masajid, maksudnya terangkat suara yang lantang di dalam masjid. Maksudnya masjid sudah jadi medan pertelagahan. Betulkah dalam masjid? Bakalai hang maki aku maki hang. Ada satu masjid baru ni sampai ambil PA sistem hampuk atas lantai bagi pecah. Bakalai. Soal siapa betul, siapa salah itu nombor 2. Soalnya adab dalam masjid kena jaga. Kalaupun satu pihak betul, satu pihak salah, pihak yang betul tidak diberi lesen untuk ambil PA sistem sampai atas lantai dalam masjid. Tak boleh. Jadi, dekat-dekat dengan kita. Berkelai atas masjid, mula-mula duk lawang kata hang aku katakan hang jawab balik kat aku, bangkit. Kalau logo ni mesyuarat agung baik tuan ramai, dia ambil PA sistem pegang, aku nak empuk, tuan siapa larang aku. Oh, sampai atas lantai, pecah dia. Awak kita jadi teruk ambil macam tu. Pasal apa yang kita jadi teruk ambil macam tu? Kita nak jawab apa di depan Tuhan itu ni? Hormat, ini rumah Allah. Nabi hormat masjid ini sehingga kan seorang Arab Badui main semayang di masjid, lepas semayang maghrib dia pergi ke tepi masjid, dia ludah. Nabi pergi turun di tempat ayat liok dia tu. Nabi rongkai serban, Nabi lap ayat liok dia. Nabi kata lain kali jangan kamu buat begini, kerana ini masjid, ini rumah Allah. Bukan ludah di mihrab ni, bukan ludah atas mimbar, ludah di tepi masjid. Nabi silap. Nabi jaga masjid, Nabi muliakan masjid sampai macam tu. Kita hari ni ambil PA kita sampai dalam masjid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Yang ke-9-nya, wa kana za'imul qaum arzalahum, adalah penghulu bagi segala kaum itu yang terlebih hina bagi mereka itu. Maknanya za'im ni maksud dia ketua, ra'i. Wa kana za'imul qaum, dan adalah ketua yang kita lantik dalam masyarakat kita ni, arzalahum, orang yang paling hina, perangai paling kotor, kita bagi jadi ketua. Kita tahu dia ni dengan minum arak, dengan kaki tua, dengan kaki betina, dengan apa semua, lantik dia bagi jadi ketua. Bagus punya saja. Tunggu bala Allah akan turun. Yang ke-10-nya, wa ukrimar rajulu makhafata syarri. Apabila adalah sebaik-baik lelaki itu takut bagi kejahatan, mengambil oleh kaum itu akan hamba perempuan. Dia sambung dah tu. Adalah sebaik-baik lelaki itu takut bagi kejahatan seseorang itu. Maksudnya, wa ukrimar rajulu makhafata syarri. Kita hormat, kita muliakan satu orang manusia kerana takut jahatnya. Kerana dia jahat, kita hormat dia. Kalau tak hormat dia, tak dia buat kacau. Kita hormat dia lah. Bila masyarakat buat macam tu, bala Allah akan turun. Patutnya bila dalam karya kita ni, dalam kampung kita ni ada kaki jahat ni, bukan kita nak kena takut, tak ada. Tapi kita pakak-pakak luku kepala dia seorang kali. Barulah hilang jahat dia. Ni dah, dia buat jahat, lagi orang hormat dia. Lagi jahat, lagi orang hormat dia. Maka bertambah jahat dia. Kita duk buat macam mana? Kita duk buat macam tu. Kita duk buat macam tu. Kaki samping masjid tak pernah main. Duk cerca masjid, duk kata lebih kurang dekat masjid dan sebagainya. Ni malam mengaji orang main parking penuh sampai kereta dia nak keluar tak boleh, dia marah. Jenis macam ni kita duk jaga dia, dia panggil kenduri, kita pergi awal kali. Makin-makin lemak dia. Saya pergi mengajak di satu masjid. Bila orang parking macam ni lah, parking sampai double line,
dua lapis pati. Dan bila ramai sangat dia nak buang mana tak boleh, dia bubuh depan pintu pagar rumah orang. Hamba Allah dia buang kereta depan tu, jenis tak main mengaji dia. Tunggulah rumah dia tepi masjid, tapi dia jenis tak main. Dan jenis tak pernah berasa nak main. Dan dia pula pilih malam ada mengaji ramai-ramai ni, dia nak keluar di Kelembang. Senang, dia kata tak pi pun duduk rumah, duduk dengar, kacau dia kata. Suruh anak-anak siap apa semua dah, pakai elok dah semua, keluar-keluar. Ada kawan balan depan pintu pagar rumah dia. Marah ni tak kira lah. Buat surat komplain pasal apa nama ni, kuliah agama ustaz ni mengganggu lalu lintas orang Islam kita. Jadi hantar surat ni kat pihak polis, hantar kat DO dan sebagainya. Dia kata ni apa nama ni mengganggu lalu lintas. Jadi saya harap dia kata pihak yang berkenaan ambil tindakan, hentikan kuliah ni. Bagus ni tadi. Johor tengkok dengan tali rupiah boleh tahu. Dah letak mau main mengaji. Jadi ada betul pula. Wa syuribatil khamr. Dan apabila diminum segala arak. Tunggu, bala Allah akan turun. Yang ke-12-nya, walubisal harir, dipakai perhiasan sutra oleh laki-laki. Laki-laki dah mula pakai baju sutra. Yang ke-13-nya, wattukhizatil qainat, mengambil oleh kaum itu akan hamba perempuan bernyanyi-nyanyi. Maknanya apabila penyanyi perempuan diagung-agungkan, disanjung tinggi, tunggu bala Allah akan turun. Yang ke-14-nya, wal ma'azif, apabila bermain-main ia akan segala alat permainan seperti rait dan kecapi dan biola dan seroneh dan barang sebagainya. Maknanya apabila alat muzik digunakan oleh orang ramai. Dan yang ke-15-nya dia kata wala'ana akhiru hadhil ummah awwalaha, dan telah melaknat akan kesalahan umat oleh awalnya, maka nantilah olehmu pada ketika ini akan kedatangan bala dalam bentuk angin merah, atau ditenggelamkan dalam bumi, atau diubahkan rupa seperti rupa anjing dan babi dan barang sebagainya. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik. Malaysia ni satu benda yang kita cukup takut di Malaysia ni. Bila dia main satu bala, dia main bertali-tali. Dia main bala ulang sawah saja. Sebulan tu tak ulang sawah saja. Sampai ulang sawah makan ayam pun masuk surah Allah juga. Pasal apa? Pasal dia main musim ulang sawah. Ni dia nak mula dah, musim tanah runtuh. Tunggu tengoklah. Sebulan ni dia nanti bunyi runtuh saja. Kemarin tanah runtuh, hari ni timbul dah. Tanah retak. Dia nak nanti sebiji satu jadi, ada nanti main lagi. Jadi dalam sebulan ni kita duk pakai sangat lebuh raya yang ada bukit ni. Jadi musim dia. Tu terowong apa? Di mana terowong? Lepas dari Ipoh tak? Sebelum Ipoh. Jelapang tu, sebelum tol Jelapang tu. Lama dah kita duduk lalu tengok bangsa tu, lama dah. Tinggal lagi baca ayat kursi tak mungkin lah kita pun. Jangan duk belawak benda kemalangan ni, jangan minta Allah timpang. Tidak, tak mau kena. Tapi tang bangsa tu semua. Kita lalu pula baru ni tengok dia duk pelastar pula bangsa tu lagi kecuk pun. Hari ni keluar pula dalam Surah Abang pelastar Makkah lah. Makkah makin banyak pula dah. Ni semua karus. Ada nak kena pakai jalan lama balik lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Semua benda ni berlaku mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berlakunya perkara ini Allah jadikan hukum sabab musabab dia. Yang tu kita nak kena tengok. Allah jadikan jibal, bukit-bukit ini sebagai autada, sebagai pasak bumi. Bila kita tidur rendah, belah bukit dan sebagainya, kita seolah-olah mencabut pasak bumi. Berlakulah gempa bumi, berlakulah macam-macam benda yang bukan-bukan dalam dunia kita hari ini. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan dan silap saya sendiri. Kita tangguhkan dengan tasbih, kifarah dan surat Allah.